Menjelang keputusan SPM yang akan diumumkan pada 8 Jun ini, kita nak melihat bagaimanakah sistem pendidikan tinggi negara seharusnya diberikan nafas baharu untuk menyesuaikan dengan cabaran realiti pekerjaan semasa. Dalam ketika ini, bersama-sama dengan tetamu dalam talian Profesor Madya Dr. Muhammad Izzani Muhammad Zain, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Malaysia Terengganu UMT. Terima kasih Doktor bersama kami di waktu ini. Tapi kita nak mulakan dahulu untuk menjawab persoalan utama sebentar tadi. Pelajar SPM yang pertamanya harus memikirkan tentang apakah kerja yang ingin mereka pilih, tapi dalam masa yang sama, bagaimanakah pengajian tinggi, institut pengajian tinggi boleh mengambil langkah yang sesuai untuk memastikan pengajian diberikan itu mampu memenuhi impian mereka ini, Doktor? Terima kasih Irfan. Kita sedia maklum bahawa landscape pendidikan tinggi sudah berubah dan dengan adanya perkembangan teknologi dan pendigitalan, kaedah pembelajaran sudah semakin fleksibel dan kita tahu bahawa minat pelajar lepasan SPM untuk menyambung pengajian di peringkat yang lebih tinggi sesuatu yang menjadi cabaran kerana mereka perlu mengambil masa yang lebih lama dan juga peluang pekerjaan belum lagi menjadi suatu jaminan kepada mereka apabila telah menamatkan pengajian. Sebab itu kalau kita dapat merujuk kepada kenyataan Wabil Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Muhammad Khalil Nordin yang mencadangkan ataupun telah mengumumkan pembelajaran fleksibel di IPT dan satu hal yang menarik ialah bagaimana pendidikan fleksibel ini memberi ruang kepada pelajar untuk belajar di kampus dan pada masa yang sama mereka juga boleh belajar secara dalam talian dan ini satu perkembangan yang sangat menarik kerana ia memberi flexibility kepada pelajar untuk menyambung pengajian mereka dan sudah tentu pelajar-pelajar ini apabila mereka ingin memilih kursus-kursus ataupun program-program akademik mereka harus teliti dan juga melihat kepada minat dan juga kecenderungan pelajar itu sendiri. Sebab itu Karnival Jom Masuk U yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi sebenarnya ingin memberikan maklumat yang tepat kepada pelajar-pelajar dan juga ibu bapa untuk mereka memilih kursus-kursus pengajian akademik yang sesuai dengan minat dan kecenderungan mereka dan akhirnya pelajar-pelajar yang bakal menjadi mahasiswa di kampus ini dapat memperluaskan ataupun mengupayakan lagi bakat dan potensi mereka. Oleh demikian, Doktor, antara perkara yang dibangkitkan bila sebut tentang pengajian secara anjal, saya minta maaf ini merupakan kenyataan sedikit old school. Ada yang menyatakan bahawa ia akan memberikan kompromi kepada soal kualiti pendidikan sekiranya ia dibiarkan begitu saja tanpa langkah yang proaktif untuk memastikan kualiti pengajian dan juga mereka yang mendapat ijazah itu merupakan sarjana ataupun graduan yang benar-benar berkualiti. Dalam hal itu, bagaimanakah pandangan Doktor untuk memastikan bahawa soal kualiti tersebut tidak akan diabaikan dalam apa jua sebab sekalipun, Doktor? Okey, pendidikan anjal ataupun pendidikan fleksibel adalah satu trend semasa dalam pembelajaran dan pengajaran. Tetapi dalam soal kualiti ini sebenarnya ia bergantung kepada bagaimanakah kesediaan pihak universiti untuk menawarkan pendidikan fleksibel ini. Kita sedia maklum bahawa apabila Wabil Menteri dan Kementerian Pendidikan Tinggi mengumumkan pendidikan fleksibel ini, ia sebenarnya bergantung kepada kesediaan pihak universiti. Pihak universiti perlu mengenal pasti program-program yang boleh diketengahkan ataupun dilaksanakan dalam konteks pendidikan fleksibel ini. Sebagai contohnya, untuk pendidikan fleksibel 2 tahun di rumah dan 2 tahun di kampus, ia perlu dimulakan oleh program-program akademik yang sudah dikenal pasti oleh pihak universiti. Kemudian barulah diteruskan ataupun dilanjutkan oleh program-program yang lain. Kerana kita sedia maklum bahawa dalam program-program akademik di universiti ini ada program-program pengajian yang tertakluk dengan badan profesional seperti bidang perubatan, bidang kejuruteraan dan sebagainya. Jadi mereka harus tertakluk dengan badan-badan profesional sekiranya ia bercanggah dengan keperluan dan juga ketentuan yang telah ditetapkan oleh badan profesional, ia akan memberikan masalah jugalah kepada
pembelajaran dan pengajaran pelajar dan juga graduan yang akan dihasilkan nanti. Dan saya setuju dengan pandangan Irfan tadi bila kita bercakap tentang pendidikan anjal ataupun pendidikan fleksibel, walaupun belajar kini boleh di mana-mana dan dan setiap masa aspek kualiti perlu diutamakanlah kerana pada akhirnya kita nak melahirkan graduan yang holistik, graduan yang seimbang dan graduan yang boleh menjadi warga negara yang baik. Baik, terima kasih Profesor Madya Dr. Muhammad Izzani Muhammad Zain, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni UMT berkongsi berkenaan dengan perspektif berkenaan dengan konsep ataupun mengimajinasikan kembali pengajian tinggi agar sesuai dengan pilihan calon-calon SPM supaya boleh berdepan dengan cabaran kerjaya lampasan buruh pada masa akan datang.